Okay, dah pukul 9.35. Jadi kita akan start kita punya sesi hari yang terakhir malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Jadi kita akan sambung kepada soalan yang kelima. Okey, dan kita akan belajar lagi dua table. Kita akan belajar F table dan kita akan belajar lagi satu proportion. Okey, untuk soalan 5 sama dengan soalan nombor 3, tetapi kita hanya nak mencari perbezaan antara dua variance. Okey, jadi data dia adalah sama. Kita ada data dia dekat sini. 34 orang lelaki, kita ada 29 orang perempuan, kemudian kita ada 105.5 untuk lelaki bagi sampel mean dan 90.9 sampel mean bagi perempuan. Okay, warna merah ni lelaki, warna biru ni perempuan. Kemudian kita ada standard deviation bagi lelaki adalah 20.1 dan bagi pelajar perempuan adalah 12.2. Okey, manakala akhir sekali kat sini adalah alfa sama dengan 0.05. Okey, kita nak cari perbezaan antara dua-dua variance. Variance lelaki dan variance untuk perempuan. Jadi dia melibatkan dua variance. Okey, melihat dalam formula, kalau dia nak cari perbezaan antara dua variance, kita akan gunakan test statistik untuk F-test. Okay, differences of two variances atau dua standard deviation. Okay, ini adalah data yang kita dah keluarkan. Okay, sama je data dia. Jadi kita akan ikut step by step macam yang biasa kita lakukan semalam, hypothesis testing. Okay, jadi step yang pertama kita kena kenal pasti null hypothesis iaitu HO dan alternative hypothesis iaitu H1. Bila kita nak selesaikan step by step, kita akan tulis nombor 1. Okay, nombor 1 adalah apa? Okay, baik. Cara kita menulis hipotesis bagi kedua-dua variance, kita akan lihat sebenarnya hipotesis testing, sebenarnya hipotesis ni kita akan ambil semuanya population. Yang ini kena ingat. Semua hipotesis mestilah dalam berbentuk population. Bila kita ambil variance, jadi variance tu mestilah variance population. Jadi kita akan tulis variance, population variance untuk yang pertama. Okay, kita akan guna simbol sama dengan. Sebab null hypothesis sentiasa guna simbol sama dengan. Okay, dan kita akan bandingkan variance yang pertama dengan variance yang kedua. Kita akan buat macam ni. Variance maksudnya V kuasa 2 ataupun sigma kuasa 2. Nombor 1 kecil ni mewakili data yang pertama. Nombor 2 yang kecil ni mewakili data yang kedua. Dan kita nak cari alternatif hipotesis dalam soalan. Untuk hipotesis alternatif, kita akan ambil perkataan differs yang membawa maksud berbeza ataupun tak sama. Jadi kita akan gunakan simbol tak sama dengan. Dan kita akan salin sahaja variance 1 tak sama dengan variance 2. Ini adalah kita punya
null hypothesis dan alternative hypothesis. Jadi kita dah selesai langkah yang pertama. Okey, kita akan pergi kepada cari kepada critical value menggunakan F table. Sebab kita dah tahu dah perbandingan antara variance mestilah berbentuk ratio ataupun berbentuk nisbah. Jadi kita akan guna F test. Jadi langkah yang kedua, cari critical value. Kita ada formula untuk critical value. Kita ada dua formula critical value. Okey. Kalau dalam kita punya critical value bagi chi-squared distribution, kita ada 1 tolak alpha dengan alpha sahaja. Tapi untuk F table, kita boleh guna dalam bentuk F sahaja atau kita boleh guna 1 per dengan F. Okey, maksud dia kita ada belah kiri dengan belah kanan. Okey, kalau chi-distribution, kalau chi-squared distribution yang semalam kita belajar tu, kita ada x kuasa 2, alpha maksudnya adalah kanan. Ini adalah kanan. Kalau x kuasa 2, 1 tolak alpha, ini adalah kiri. Kalau kita punya F table ataupun F distribution, kita ada F alpha iaitu kanan dan 1 per F alpha iaitu kiri. Kenapa kita tak payah tolak? Sebab nanti bila kita tolak alpha, kita tidak akan jumpa jawapan dalam table. Kita boleh guna Excel sahaja. Jadi kita kena guna 1 per dengan F alpha untuk cari dalam table. Ini untuk manual sahaja. Kadang-kadang kita confuse. Kenapa dia jadi pecahan? Kenapa dia jadi tolak? Sebenarnya sama je, tak ada beza pun. Yang membezakan dia adalah cara kita menjawab soalan tu dengan mencari dalam table. So kita tengok table untuk F distribution. Kalau kita tengok dekat sini alpha yang diberi, kita cuma ada nombor-nombor kecil sahaja. Iaitu 0.05 sampailah 0.025. Kalau kita tolak dengan alpha, kita akan dapat 0.975 something, nombor yang sangat besar. Dan dekat dalam table F ni dia memang tak ada. Jadi sebab tu kita akan guna 1 per F. Melainkan kalau macam chi-distribution semalam, kalau chi-distribution dia ada nombor alpha yang sangat besar. Kita ada 0.995. Kalau macam ni kita boleh terus directly 1 tolak alpha untuk cari belah kiri. Lebih besar alpha, lebih kecil nilai x squared tu. Kalau tengok alpha dia lebih kecil, x squared dia akan jadi lebih besar. Sebab tu graf dia akan jadi graf yang positif sahaja. Ini paksi X. Ini graf untuk kedua-dua distribution. Okay, jadi kalau macam X squared tu, kalau kita punya alpha dia kecil, alpha dia lebih kecil, so dia akan membesarlah nilai X tu, dia akan ambil belah kanan. Kalau alpha dia besar nilai dia, jadi dia akan jadi kurang X squared tu. Yang ini untuk chi-distribution. Tapi untuk F distribution tak payah pening-pening. Sebab F distribution cuma ikut sahaja formula yang diberi. Okay, jadi kita akan tuliskan distribution ini sebagai F. Okey. Jadi kita akan cari nilai alpha dulu.
Alfa dalam soalan ni adalah 0.05. Okey, lupa nak tulis. Alfa ialah 0.05. Okey, alfa kita adalah 0.05 dan kita kena bahagi dengan 2 sebab ada simbol yang sangat special, iaitu tak sama dengan. Jadi kita kena bahagi 2. Jadi jawapan yang kita akan peroleh adalah 0.025. Kalau tak yakin, ambil kalkulator, tekan kalkulator. Okey, kita akan dapat 0.025. Baik. Sekarang kita kena cari nilai n tolak 1 dan kita kena cari nilai n tolak 2 sebagai kita punya degrees of freedom. Okey, jadi maksud dia V1 adalah N1 tolak 1. V2 adalah N2 tolak 1. Okey, ini adalah kita punya formula. Jadi boleh je conteng dekat sini. Kita boleh tulis ni sebagai V1, V2. Ini V2, V1 dia terbalik sebab dia songsang. Okey. Apa yang nombor 1, 2 ni bergantung kepada nilai N sebenarnya. Jadi tak payah risau pun. Okey, jadi kita akan cari nilai-nilai V1 dan V2. Kita akan dapatkan N1 kita adalah 34. Kita akan tolak dengan 1, kita akan dapat 33. V2 kita adalah 29. Kita akan tolak dengan 1 akan dapat 28. Okey. Dalam F, kita hanya cari alfa V1 dan V2 sahaja. Untuk critical value, kita akan cari 3 ni dan kita akan terus dapat F menggunakan table. Okey, F kita ada alfa kita adalah 0.025. Kita punya V1 kita adalah 33 dan V2 kita adalah 28. Okey, ataupun kita tulis dulu formula dia kat sini. F alfa V1 V2. Sekejap kita buka table. Okey, kat sini ada formula dia. Dekat dalam table dia ada bagi F alfa V1 V2. Jadi kita akan terus letak V1 kita 33 dan V2 kita 28. Dan cara baca dia, kita akan baca bermula dengan paksi X. Baru kita akan baca paksi Y. Okay, so kita buka table kita. Ini adalah kita punya F distribution. Okey, sebelum kita baca, kita kena faham dulu kedudukan setiap alfa. Kita ada 4 jenis alfa. Bermula dengan 0.05, 0.025, 0.01 dan 0.001. Dan bacaan dia kita akan ikut urutan. Yang atas sekali adalah 0.05. Yang di dalam bracket ni dia adalah special case. Dia adalah 0.025. Sebab tu kat sini dia bagi tahu 0.025 punya nilai sentiasa dalam bracket. Ini adalah petunjuk. 0.01 adalah baris yang ketiga. Untuk semua ni baris ketiga ni adalah 0.01 dan akhir sekali adalah 0.001 yang paling bawah. Jadi cara kita baca
kita akan lihat dulu kita punya V1 untuk paksi X, iaitu sini, paksi X kita. Dan kita punya V2 kita adalah paksi Y kat sini. Jadi kita akan baca 33 sebagai V1 kita. Jadi dia dekat belah infinity. Dan kita punya V2 kita adalah 28. Jadi kita akan slide ke bawah sampai 28. Okey, dekat sini 28 dan infinity. Jadi kita punya 28 dan infinity berada pada 4 bahagian ni. Sekarang alpha kita ada 0.025. Jadi 0.025 sentiasa berada dalam bracket. Jadi jawapan dia adalah 1.83. Okey, kita ulang balik cara baca dia. Kita ambil V1 kita sebagai 33 nombor infinity. Kemudian V2 kita adalah 28. Dan kita gabungkan kedua-duanya, kita akan dapat 4 kawasan ni. Dan kita akan cari ikut alfa berturutan. Boleh baca dekat dalam table ni. 0.025 ni adalah yang kedua, baris yang kedua. Jadi, baris yang kedua adalah 1.83 di sini. Dan jawapan dia adalah 1.83. Kalau kita ambil nombor terdekat, contohnya nombor 24 dekat sini, boleh tapi dia akan jadi lari. Okey, jadi boleh kita ambil infinity. Okey, selesai untuk cari critical value. Sekarang kita akan cari test statistik. Langkah kedua selesai. Langkah ketiga adalah test statistik. Dan ini adalah formula untuk langkah ketiga. Okey, formula dia sangat senang. Tapi formula dia juga ada syarat. Okey, syarat dia apa? Kita akan baca dalam nota. Variance yang nilai dia lebih besar sentiasa berada pada numerator. Kalau dalam pecahan, dekat atas, kita panggil dia numerator. Dekat bawah, kita panggil dia denominator. Jadi, kalau nilai variance dia lebih besar, dia akan duduk atas. Sama ada data dia nombor 2. Kalau data dia nombor 2 sekalipun, dia tetap akan duduk atas sebab dia lebih besar. Tapi sebabkan tengok data tadi, kita punya S ataupun standard deviation kita, yang lebih besar adalah 20.1. Jadi S1 ni akan duduk di atas. Kita akan bandingkan data mana yang lebih besar. Dia akan duduk atas. Jadi kita punya test statistik kita adalah F test. F test kita adalah 20.1 kuasa 2 dan 12.2 kuasa 2. satu kuasa 2 bahagi dengan 12.2 kuasa 2. Kita akan dapat 2.714. 2. Ini jauh lah. 2.714. Okey, yang ini tadi kita cari critical value tadi ni adalah belah kanan.
Kita nak cari belah kiri. Betul pula. Oops. Betul ke ni? Macam terbalik je formula dia. Sekejap Satu. Sekejap ya. Nak semak formula semula. Sebab formula ni sepatutnya sama macam confidence interval punya. Ada banyak typo dalam nota. Okay, V1, V2 untuk yang bawah. V2, V1 untuk yang kanan. Okay, patutlah salah. Okay. Sekejap ya. Jadi ni terbalik ni. Kena adjust. Okay ya, sekejap nak adjust formula dia. Okay, ini adalah formula yang sepatutnya. Kalau tengok dekat confidence interval, dia mesti sama, dia tak boleh jauh beza. Okay, ini sepatutnya formula dia lah. Yang ni formula yang salah ni. Okay. So yang ni, kita terpaksa buat balik semula, tapi untuk table sahaja. Okay, yang ini untuk yang kanan, dan yang ini untuk yang kiri. Okay, baru betul. Okay, V1 kita sepatutnya 28. Minta maaf. V2 kita adalah 28, V1 kita adalah 33. Okay, yang ni. Tapi bacaan dia sama. Kalau kita baca dekat sini 28, kita akan baca paksi X. Kalau kita baca kat sini 33, kita akan baca paksi Y. Cuma kat sini, kita akan tengok yang ni lah formula dia. Yang ni baru betul. Sebab tadi mesti ada yang confuse kan. Kenapa yang ni V1, yang ni V2 kan? Sebab yang tadi tu salah. Yang ni baru betul. Kejap lagi akan di-adjust balik nota. Okay, hanya tengok table tu je. So yang ni kena adjust balik lah. Okay, jadi terpaksa tengok table balik. (28) dan 33. So kita akan slide sampai 33. Kalau 33 hampir dengan 30, jadi kita akan ambil antara sinilah. So jawapan dia hampir sama je macam tadi, 1.79. Okay, jawapan dia adalah 1.79. Kita akan baca macam mana? Kita akan baca 28 dulu pada paksi X. Okay, 28 adalah pada hujung sekali. 24 ni dengan infinity, kita ambil infinity lah. Okay, so infinity tu maksudnya nombor yang lebih besar daripada 24. Dan kita akan baca 33, kita akan ambil yang terhampir iaitu 30. So kita akan kira di sinilah. Dan baris yang kedua adalah 1.79. Kita akan ambil yang D. Jadi kita akan cari belah kiri pula. Ini dah siap test statistik. Okay, yang belah kiri kita akan cari. Kenapa kita cari belah kiri? Sebab dia guna simbol tak sama dengan. Sebab tu kita kena cari kiri 1/F dan kanan adalah F sahaja. Okey, jadi kita kena cari 1/F iaitu 1/F 0.025. V2 kita adalah 28. V1 kita adalah 33. Dekat sini, atas. V2 kita adalah 28.
Okay, dia macam ni. V1, V2. Yang ni baru betul. Jadi kita akan tulis 1 per dengan jawapan dalam tabel. Kita akan lihat tabel. 33 kat sini, infinity 33 dan 28 adalah sini. So macam tadilah jawapan 1.83 tadi. Satu per laki. Yang alpha tadi alpha F2 kan. 1.83 jawapan tadilah sebab tadi kita terbalik kan. So kita ambil yang ni. So yang ni kita akan kira guna kalkulator. 1 bahagi dengan 1.83. 0.5464. 0.5464. 0.5464. Okey, kita susun balik. Letak mana ni? Padam. Okey, ni susun tak atas. Tak bawah. Okey, yang ini belah kiri. Baik. Jadi kita akan lihat nilai dia akan dapat lebih kecil lah. Kalau belah kanan tu nilai dia akan dapat lebih besar. Kalau perasan lah. Sepatutnya kalau kita lukis graf pun, kalau kita ikut logik tadi grafnya, yang ini mungkin akan dapat dalam 0.5464. Dia mesti lebih kecil. Dekat sini mesti akan lebih besar lah, 1.79 something. Okey, sekarang test statistik kita adalah 2.714. 2.714 ni kalau kita baca, okey ni lorekkan dia, ini lorekkan dia. 2.714 berada lebih daripada 1.79. Jadi mungkin dia akan berada pada kawasan berlorek. Jadi kita akan tulis 2.714 dekat kawasan berlorek. Okay, ini adalah gambaran dia. Kita akan tarik bawah. Ini adalah gambaran dia. Okey. Sekarang kita dah selesai langkah yang ketiga. Okey, F-test dia sangat senang, sangat ringkas jalan kerja dia. Cumanya kita kena cari yang tadi tu, yang belah kanan dengan belah kiri. Kalau dia minta simbol tak sama dengan, kena cari dua-dua lah. Kalau dia cari yang lebih, ambil yang kanan. Kalau dia cari yang kiri, ambil yang belah kiri saja. Itu sahaja. Okey, maksudnya boleh buat mana-mana lah, nak buat dua-dua atau buat satu sahaja. Ikut kepada simbol ni. Kalau simbol tak sama dengan, buat dua-dua lah, wajib. Untuk yang alfa ni hati-hati sebab apa dia bahagi dua? Sebab kita punya simbol adalah tak sama dengan. Kalau simbol dia simbol lebih, jangan bahagi dua. Kalau tak nanti jawapan salah. Okey. Jadi kat sini adalah N1, ini adalah N2. Ini adalah N1. Ini adalah N2. Okey. Ini adalah yang dah di-adjust Okey. Mana-mana lah sama je Kanan. Ni kiri. Mana-mana je lah. Salinlah macam mana pun. Okey, baik. Ini ketika value.
which is squared. Okay, settle. Yang keempat adalah kita nak buat decision. Kita nak buat pilihan, nak accept ke nak reject. Okay. Jadi kawasan hijau pula. 2.714 ni berada dekat kawasan merah ataupun kawasan lorek. Jadi kita akan reject. Ingat ya, warna merah ni kita tulis sebagai rejection region. Rejection region, kawasan reject. Jadi kita akan reject. Kenapa? Okay. Kita akan bagi tahulah reject null hypothesis. Because kita punya distribution kita adalah F tau. Jadi kita kena tulis F. Because F F adalah 1.79 lebih besar dari terbalik. F 2.714 lebih besar daripada 1.79 dan ataupun N fall into rejection region. Okey. Sangat senang, ayat yang sama. Dan akhir sekali, seperti biasa, kita akan sokong. There is an evidence to support that ataupun to support the variance. Kita tukar variance sahaja. The variance soalan dia. Okay, the variance faster speed driven by male college students. It differs from variance faster speed driven by female college students. Okay. Itu sahaja. Langkah 4 dan langkah 5. Jadi biasanya dalam tajuk hypothesis testing ni sentiasa ada dua conclusion lah. Satu, kita nak buat decision sama ada dia accept atau reject dan kita bagi tahu sebab dia kenapa. Kemudian kita akan buat satu kesimpulan rasmi untuk kita support kita punya pernyataan tu. Okey, jadi untuk formula jangan pening sebab formula dia akan bagi yang betul lah. Yang tadi tu typo sebab daripada nota kan. Nota saya memang typo sikit, banyak typo. Bukan sikit lah, banyak. Kadang-kadang memang selalu nak kena tanya pensyarah. Macam mana formula ni kejap lain. Jadi banyaklah yang nak kena tanya dan macam baik hari inilah perasan. Dari nak exam baru perasan hari ni. Okey, tak apa. Next. Okay, ni settle lah soalan dia. Jadi, tinggal satu je lagi waktu habis. So, kita habiskan terus. Jadi, kalau ada apa-apa nak tanya untuk soalan 5, boleh terus tanya. Tapi ada je soalan yang korang akan tanya juga berkaitan dengan standard deviation. Yalah sebab tadi dia minta variance, betul tak? Apa jadi kalau dia minta standard deviation? Okay, ada orang, bila dia buat, dia tak payah letak kuasa 2. Okay, dia biarkan S sahaja. S1 bahagi dengan S2. Sebab dia nak cari standard deviation. Okay. Tapi ingat tau, graf ni, graf yang kita punya distribution ni, dia sentiasa kuasa 2 sebab dia sentiasa positif. Walaupun dia F table tapi dia sebenarnya kuasa 2. Jadi seeloknya lah. Okay, seeloknya nak selamat. Dia betul jawapan dia kalau kita nak cari standard deviation ni, perbezaan antara standard deviation ni, tak payah pun kuasa 2 sebenarnya. Dah betul dah. Tapi nak selamat, better letak kuasa 2. Okay, ini satu pesanan lah. Sebab apa tau? Sebab dalam nota tadi, dia dah nyatakan dah. Okay, nota ni dia dah nyatakan dah. Jika standard deviation diberi instead of variances, maksudnya kita kena letakkan kuasa 2 dekat standard deviation tu. Sama je macam chi-square.
Okay, chi-square pun sama. Dia sentiasa kuasa 2. Walaupun dia minta standard deviation, tapi kena letak kuasa 2. Sebab kita punya table tu, kita punya graph tu sentiasa berbentuk positif. Okay, jadi nak selamat letak kuasa 2. Okay. Maksud saya, Ya. tak punya boleh. Boleh? Soalan nombor 5 ni kan, untuk dapat critical point dia, yang doktor Tanya bagi formula untuk dapat tanggal kanan, kita susun-susun V1 dengan V2. Kalau untuk yang belah kiri, V2 dulu baru V1. Lagi terbalik ke? Okay, untuk yang formula ni, sekejap nak senang Google je lah. Sebab apa tahu? Sebab dekat yang chapter 3 dengan chapter 4, kalau kita tengok kat sini, dia buat yang ni. V1, V2 yang bawah, yang belah kiri V1, V2, yang belah kanan V2, V1. Dan untuk yang pengiraan nota yang ke ni pula, yang ni dia tunjuk sama jugalah. Dia buat yang ni V2 dulu, baru V1 yang belah kanan, sama. Jadi kalau nak pasti kena Google lah. Okay, sebab formula ni kita ambil mana yang majority je. Sekejap. Kita tengok F, distribution. Alam tu kan? S, statistik. Ya, sama-sama belajar kan? Okay, mana dia tak bagi kat sini pula. Okey, tak apa. Kalau dia tak bagi, nanti kita akan bagi nanti kemudian lepas kelas ni ataupun bila-bila lah yang free. Sebab nanti nota pun akan di-update. Jadi nota yang latest, yang after daripada sesi ni akan di-upload dan memang yang itu finalize lah. Jadi korang boleh check balik nanti. Okey. Apa kita sambung dulu yang ke-5. Yang ke-6. Okay, tapi kalau dah jumpa dekat Google tu boleh terus share lah. Sebab kita ambil mana yang nota ni bagi je. Sebab nota ni pun dah bagi dia punya solution, dia punya apa orang kata, jalan kira dia. Okay, dia punya ni, jalan kira dia ni. So, kita tak boleh nak, ni lah. Tak tahu nak assume macam mana. Okay, kadang-kadang kalau kita tengok kan, nilai dia lain tau. 28 dengan 33 ni bila kita tengok jawapan dekat dalam something lah dalam internet ke dekat mana-mana kan. Kadang-kadang asal jawapan dia lari kenapa jawapan dia 2.0441? Kenapa yang kita dapat daripada table tu macam sikit je? Okey. Dan kalau kita tengok kat sini sama juga. Dia dapat 0.478. Yang ni dapat lebih. Sebab apa tahu? Sebab kita guna manual. Okey, kita guna manual, kita guna table yang orang kata ada certain degrees of freedom tu tak ada dalam table. Sebab jawapan ni, ini kita panggil jawapan yang betul. Jawapan dia sebab kita kira melalui Excel. Apa orang kata function Excel tu. Jadi sebabkan exam kan kita bertulis, jadi kita nak cakap, kita guna table je lah. Okay, jadi jawapan dia akan tengok. Lain sikit tak ada masalah, asalkan nak tahu reject atau accept je. Okay, so nanti untuk formula, untuk pengesahan formula balik, nanti kita akan bagilah. Kita akan bagi finalize punya nota. Okay, sambung soalan 6. Okay, dia jadi lag sikit. Okay, last. Proportion. Proportion ni dia hanya ada Z test ataupun test statistik sahaja. Dan dia menggunakan Z punya table. Zaman sekolah punya, zaman sekolah menengah. Zaman sekolah punya table. Bukan lagi table Z yang ordinates tu, bukan. Okay, so kalau
Kita buka table, kita akan ambil areas lah, table 3. Okay, zaman sekolah punya table. Yang ni. Okay, baik. So kita nak tengok soalan dia dulu. Okay, soalan dia pendek je. Okay, kita baca. A survey in a particular community shows a sample prevalence. Dia ada perkataan sample. Okay, of 17 of 57. Okay, sebenarnya dekat sini dia dah masuk dalam kawasan sampel. Okay, dan dekat sini adalah probability. Tahu kan apa maksud probability? Kebarangkalian di mana dia dalam bentuk pecahan. Okay, dia boleh jadi pecahan ataupun peratus. Percentage ataupun fraction lah. Ataupun decimal. Okay, di mana-mana boleh. Sebab biasanya probability ni biasanya dalam bentuk pecahan. Kalau kita belajar lah probability kan. Okay, ini adalah data. Ini adalah data sampel. Sampel adalah data. Okay, data sama dengan sampel. Okay, sekarang. The National Center for Health Statistics reports a national prevalence of 21%. Yang ini pun dalam bentuk percentage. Jadi mana satu kita punya proportion sebenarnya? Kadang-kadang kita confuse. Proportion kita 17/57 ataupun 21%. Mana satu? Kita akan confuse kat situ. Okay, jadi kita baca dulu. Do the data support claim that the community has a prevalence that exceed 21%? Okay, kadang-kadang kata kunci dia ada dekat dalam soalan ni sendiri. Okay, soalan dia kata melebihi 21%. Maksud dia ini adalah H alternatif. Okay, ini adalah H alternatif, exceed. Exceed adalah melebihi. Jadi sebenarnya kan kita dah dapat dah kita punya step pertama tadi. Kita terus dapat H alternatif dulu sebelum kita dapat null hypothesis. Jadi kita ada H1 dengan HO. Okay, dan kita tulis dia sebagai P. Okay, P apa? P1 lah kan? Sebab kita punya proportion ni, kita akan tulis P0 dengan P1. P0 untuk null hypothesis, P1 untuk alternative hypothesis. Yang kita dapat adalah alternative hypothesis. Dalam soalan lah, dia dah bagi dalam soalan. Alternative hypothesis. Jadi P1 kita ni melebihi apa? Melebihi 21% kan? Jadi 21% ni kita boleh convert dalam bentuk fraction ataupun bentuk decimal. 0.21. Okey, ingat tau, sebenarnya dalam hipotesis ni dia akan bermain dengan simbol sahaja. Jadi kita tukar simbol sahajalah. Okey, kita akan tukar simbol, nombor dia still sama. Macam tadi. Jadi sebenarnya kita dah dapat jawapan hipotesis yang pertama. Okey, hipotesis null hipotesis dengan alternative hipotesis. Ingat tau, hipotesis ni dia bermain dengan simbol je. Yang lain semua sama. Yang ni. Jadi kalau confused, tengok soalan. Dia tanya apa? Kat mana alternative hypothesis tu? Baru kita tahu, okey, yang ini adalah sample. Sample apa tahu? Sample probability. Sample probability. Okey, ini simbol dia. Ini adalah proportion. Proportion iaitu sample probability. So kita dah dapat dah kita punya proportion dah. Okay, proportion kita adalah 17/57. Okay, so kita tulis. Yang kedua kita akan cari proportion kita. Proportion kita adalah 17/57. Ingat ini proportion ni maksud dia sample probability. Kan kita biasa buat probability yang biasa kan? Yang apa ni? P adalah probability.
Kan? Ini sebenarnya kita buat probability untuk population sebenarnya yang selama kita belajar tu. Tapi sebabkan dia ada topi, dia dah pakai topi tu, itu kita panggil dia sample probability. Ataupun lebih cantik, proportion. Okey, yang ini kalau boleh tukar dalam bentuk desimal lah. 17 bahagi dengan 57 akan dapat 0.2982. Okey, 0.2982. Ini adalah step 2. Dia tak sama step macam tadi sebab yang proportion ni dia topik yang sangat-sangat berat nak ingat. Senang tapi susah nak ingat. Okey. Jadi dalam tajuk probability, biasa kalau kita cari P, kita mesti ada Q, betul tak? Okey, macam P kosong kita adalah 0.21. Jadi Q kita berapa? Q kita mestilah baki. Okey, ini adalah dia punya baki. Ataupun dia punya ni lah satu tolak dengan 0.21 tu. Kita akan ambil baki dia tu. Jadi satu tolak dengan 0.21 kita akan dapat 0.79. Ini adalah baki dia. Yalah macam kita kan, kalau kita cari probability, okey, ini probability untuk sukses. Yang ini probability untuk failure. Macam itulah ibarat dia. Kegagalan dan kejayaan. Jadi mesti macam ada menang, ada kalah. Yang itulah maksud dia. Dia ada baki, dia ada dia punya asal. Okey, dan P kosong ni kita peroleh daripada hipotesis. Baik. Step yang ketiga, kita akan buat test statistik. Yang ini dia tak ada critical value tau. Yang ini dia terus kira-kira sahaja. Dia macam ibarat kita buat tentukan yang mana P yang ada topi dengan P yang biasa. So yang step kedua ni kita just kena cari apa? Kita kena cari proportion. Kita kena cari kita punya nilai P dengan Q. Kita kena cari dua nilai ni lah. Ataupun tiga nilai ni. Proportion, lepas tu P dengan Q. Itu step kedua dia. Dia macam ibarat gantilah daripada critical value. Okay, next adalah test statistik kita iaitu Z-test. Kita tarik balik formula. Okay. Formula dia, kita letak je P topi kita. P topi kita adalah 0.2982. Kita akan tolak dengan 0.21. Okay, bahagi dengan punca kuasa. Ini panjang sikit lah, panjang sikit. Punca kuasa. Okey, P kosong pula. P kita adalah 0.21. Dia akan darabkan dengan Q kita iaitu ini 0.21. Q kita adalah 0.79. Ini adalah baki dia. Baki dia adalah 0.79. Okey, bahagi dengan N. N kita berapa? Tak tahu kan? Cuba teka. Berapa N kita? Biasa kita akan ambil N dekat apa? Dekat sample size kan? N adalah sample size. So kita akan baca kat sample je. So berapa? Jawapan dia adalah ni. Daripada 57. Maksudnya 57 ni adalah total dia. Biasalah kalau kita confuse kan, mana N dia? Dia tak bagi pun N dia. Biasa kita akan cari pada mana? Kita akan baca dekat sampel je.
Okay, and dia adalah sample size. So kita akan tengoklah, okay, 17 daripada 57. Confirm lah dalam satu kumpulan tu ada 57 orang. Jadi kita akan bahagi dengan 57. Okay, panjang pula dia punya ni, formula. Okay, so kita kira satu-satu. Atas dulu. 0.2982 tolak dengan 0.21. Okay, 0.0882. Okay, bahagi dengan okay, yang ni letak dulu punca kuasa. Yang ni macam pening sikit lah. Okay, letak dulu punca kuasa. Letak lagi bracket. Letak 0.21. Letak lagi bracket 0.79. Okay, lepas tu bahagi dengan 57. Okay, dapat 0.0539. 0.0539. Okay, kalau rasa susah nak tekan, okay, kira dulu yang dalam bracket tu. Buat dua bracket dulu, 0.21, 0.79. Cari jawapan, dapat 0.1659. So tu dia dah kat tepi. Okay, punca kuasa. Ni lupa lah bagi 57. Okay, buat dalam punca kuasa tu dulu. Okay, dapat 0.0029. Ambil macam ni. Lepas tu letak punca kuasa. Okay, letak punca kuasa, letak answer. Dapatlah jawapan. 0.0539. Okay, dia ada cara dia. Kena buat slow-slow. Okay, next. Kita akan kira lagi sikit. Okay, ambil je terus 0.0882 bahagi dengan 0.0539. Jawapan 1.636. 1.636. Ini adalah Z-test. Yang ini dia punya apa panggil? Gambar dia ada. Dia punya graf dia ada. Graf dia adalah graf Z. Graf Z pula. Z distribution. Okay, kita ada Z distribution. Oops. Macam ni kan. Tapi ingat tau. Tajuk ni kita bukan lagi buat macam tadi. Kita bukan lagi buat macam semalam. Tajuk ni kita kena tahu satu je. Bila proportion, tajuk proportion ni dia sentiasa gunakan P value. Yalah, semua huruf P je kan. Proportion, P, P value lah. P ni adalah probability. So macam mana nak cari P value kalau ni Z? Macam mana nak cari? Z test kita adalah 1.636, betul? So ini adalah paksi kita. Sini. Okay, okay, ni. Okay, Z kita adalah 1.636. Mungkin kat sinilah kot, something. Ni. Sini. 1.636. Tapi kan, 1.636 ni, ini adalah nilai Z. Bukan nilai P value. P value tu adalah nilai dalam lorekkan ni. So macam mana kita nak cari nilai lorekkan tu? Berapa kebarangkalian lorekkan ni? Apa nilai dia? Ada cara lain, boleh guna kalkulator tapi tak digalakkan. So kena guna table. Yang ni, table normal ni. So kena cari nilai 1.64 something. 1.64 lah anggaran macam tu. So sini 1.6. Z dia. Okay, 1.6. Dan ambil 0.4 kat sini. Dia sambungan je. 1.6. So sini 1. Lepas tu ada point. Kat sini Dia 1 kat sini. Point kat tengah. 6 kat kosong. So 1.64 lah kat sini. Bacaan dia macam tu. Dia sambung je. Okay, so kita baca sambungkan 1.64 kat sini. Okay, 0.0505. 0.0505. Jadi P value kita akan dapat
P value adalah 0.50 0505. Okey, 0.0505. Okey, double check. Nota ni pun. Okey, lebih kurang lah sebab dia dapat 1.63. Kenapa dia dapat 1.63? Kita dapat 1.64. Okey, dia tak bundarkan kot. Okey, biar je lah. Okey, tak apa. Kita ikut cara kita sebab jawapan dia tak jauh beza pun. Okey, yang ini kita punya P value. Okey, stop sampai sini. Baru kita masuk soalan yang pertama. Dia kata exceed 21%. Maksudnya, kita ada one tail test sahaja. Maksud dia apa? Maksudnya tak payahlah buat dua-dua belah. Tak payahlah kita memandai-mandai pergi cari belah kiri pula, jangan. Kita hanya cari belah kanan sahaja. Sebab dia exceed kan? Exceed tu hanya satu bahagian sahaja, one tail sahaja. Jadi cukuplah sampai sini. 0.0505. Dan kita akan bandingkan dengan kita punya alpha. Alpha ke? Dia bagi alpha tak? Tak ada. Kita akan bandingkan dengan kita punya percentage. Okay, percentage tu. Sekejap. Sekejap balik. Takut lupa dah. Oh, kita akan bandingkan kita punya P. Itulah percentage. Kita akan bandingkan kita punya percentage kita. Percentage kita adalah 21%. Ataupun kalau rasa confused sangat, kita akan bandingkan dengan kita punya hipotesis. Itu sahaja. Kita akan bandingkan jawapan kita dengan hipotesis alternatif. Okey. 0.0505 dengan 0.21. Mana lebih besar? Okey, 0.21. Okey, syarat untuk P value ni, yang ni kena belajar. Kena take note. Kalau P value kita kurang dan sama dengan kita punya apa ni? P1 kita, maka reject. Maksud dia kurang daripada P lah, kurang daripada P0 ke P1 ke tak kisahlah. Ya, asalkan P kita punya yang percentage tadi tu. Bukan P to P tau, tapi P biasa. Kalau P value kita lebih besar sahaja. Okay, lebih besar daripada P, maka kita akan accept. Contohnya kalau P value kita sebiji sama macam P, dia still lagi reject. Tapi kalau dia punya lebih sikit je, lebih 0.1, dia akan accept. Itu sahaja. Ini adalah syarat dia. Okay, korang boleh tahulah. Sebenarnya P value ni korang dah boleh guna daripada tadi dah. Tapi kita just guna Z dengan T je kan. So tak ada masalah pun. Kita tak payah buat yang tu pun, nanti confuse kan. So kita guna P value sahaja. Bandingkan nilai P value kita dengan kita punya hipotesis. So bila kita cakap okay 0.0505 ni lebih kecil daripada 0.21, maka reject lah. So kita akan reject. Reject null hypothesis. Because P value, kita kena bagi tahu lah P value, jangan tulis P sahaja. Because P value adalah 0.0505 dan lebih kecil daripada 0.21. Okey. Dan tak payah bagi tahu lah kenapa. Biar je. Sebab dia tak ada pun cerita pasal rejection region.
Sebab rejection region tu hanya guna yang table sahaja, yang ZZ sahaja. Yang ni p-value dia tak guna rejection region, dia hanya guna p-value sahaja. So stop sampai sini. Dia lain sikit. Sebab tu jangan samakan dengan hipotesis yang tadi. Okay. Sekejap kita p-value. Itulah. So kita cakap there is an evidence to support that null hypothesis pula. To support that, to support the claim. Support the claim. To support the claim. Salin baliklah soalan. Support the claim that the community has a prevalence that exceed 21%. Bagi tahu gitu je lah. Okay, ni jangan confuse lah. Kenapa kita terima alternative hypothesis? Kenapa kita reject null hypothesis? Jangan tanya. Sebab kita guna p-value. P-value ni dia sangat-sangat berbeza. Okay, jadi cara dia kena ingat lah. Kalau p-value ni jangan samakan macam tajuk tadi. Dia lain sikit. Okay, yang ni kena catat lah. Yang ni ambil balik daripada hypothesis. P from hypothesis. Sekejap betul lah. Sebab yang ni contoh lain lah. Kita just bagi tahu je. Okay, p-value kita apa? Lepas tu kita bandingkan dengan hypothesis. Hypothesis kat sini 0.25. Ini contoh soalan saya punya test hari tu. Betul. Okay, dan inilah dia punya jawapan dia. Dia bandingkan dengan hypothesis. Okay, hypothesis dia 0.25 kan? Dia bandingkan lah dengan p-value tu. P-value lebih kecil daripada hypothesis. So dia reject null hypothesis. Okay. Alright, ini adalah soalan 1. Kalau soalan 2, kita tak payah salin balik. Kita just bagi tahu je. Kalau dia differs, macam mana? Okay, kalau dia differs from 21%, okay, differs ni maksud dia, kita kena ambil dua-dua belah lah. Okay, kita sambung sikit je. Ini distribution. Tadi kita ambil belah kanan kan? Kita ambil belah kanan ni kita dapat berapa? 0.0505, betul tak? Tapi sebabkan dia simbol dia tak sama dengan, kita kena ambil belah kiri juga. Belah kiri dengan belah kanan mestilah simetri, sama. Okey, mesti sama. Kalau Z dia adalah
1.636. Yang ni negatif 1.636. Ini Z dia. Ini gambaran dia lah differs. Okay. Dia punya gambaran ni, contohlah, kalau nak cari p-value, kita cari satu dulu. Macam tadi lah kita cari belah kanan kan. Okay, kita dapat 0.0505. Tapi sebabkan dia ada simetri, kita just ganda dua je lah. Kita just buat macam ni sahaja. P-value sama dengan 2 kali ganda bagi probability dia. 2 kali ganda daripada 0.0505. Sebab dia simetri, dia mestilah sama. Dia mestilah kiri kanan tu simetri lah ibarat dia. Untuk simbol ni special simbol. So, dia dapat 0.101. Ini adalah p-value. Dan dia masih lagi kalau kita buat benda yang sama, kita akan dapat reject. Okey, sebab apa? Reject null hypothesis because p-value kita adalah 0.101 dan dia juga kurang daripada kita punya nilai p hypothesis. Okay, p from hypothesis kita adalah 0.21. Dia hampir je sama tapi dia tak sama pun. Dia hampir tapi dia tak sama. Jadi ini lebih kecil, ni lebih besar. So kita cakap okay dia 0.0101. Dia punya p value dia lebih kecil daripada p hypothesis. Cukup. Dan buat satu kesimpulan. Sama je. There is an evidence to support apa tadi? The claim. To support the claim. Ayat yang sama je lah. To support the claim that the community has a prevalent that differs. Ini kita tukar perkataan differs je. Differs from 21%. Okey, jadi ini sahaja soalan proportion dan kena ingatlah kita nak baca ni sakit. Jadi nak keluarkan data tu je yang kena bergantung pada apa yang kita faham. Kalau dia sampai ke sini dah tentulah dia sampel. So sampel tu adalah proportion. Jadi kalau nak tahu dia hipotesis kat mana, kita akan baca soalan. Soalan dia kat sini. So inilah hipotesis. Dapat je tangkap, terus buat satu hipotesis dia apa. Dua apa, tiga apa. Okay, dua ni tak ada critical value lah. Dia terus cari proportion dengan P and Q sahaja. Tiga ni test statistik dan akhirnya kesimpulannya lah. Itu sajalah. Okay, jadi itu saja nota yang kita dah belajar untuk ke-55 tajuk hypothesis testing bagi apa yang inilah yang ada dalam nota tu. Jadi yang nanti untuk yang F test kita akan tengok balik nota ni nanti lepas upload dia akan upload yang latest lah. Okay, nanti formula yang mana yang betul tu nanti korang boleh tengok balik Okay, so tu je dan nak tengok sikit kan sedutan daripada soalan test hari tu, soalan test saya. Okay, yang ni soalan dia. Tengok sajalah. So kalau korang tengok kat sini dia bagi soalan 130 daripada 450 orang. So ini adalah sampel.
Okay, so ambil dia proportion. Ini contohlah gambaran. Okay, lepas tu terus buat masuk dalam formula test statistik. Okay. Jadi dia sebenarnya kan soalan dia bergantung pada kefahaman kita. Okay. Itu je. Jadi ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan proportion? Ada. Okay, boleh tanya. Tengok soalan tadi boleh tak? Yang test ke yang soalan nota? Bukan. Soalan nombor 6 tadi nak tanya. Yang first nak tanya. Untuk dapatkan p-value tadi guna table yang mana satu Okay, untuk guna p-value nak cari p-value ni, kita akan guna table 3. Ada tak table 3 areas of the areas in tail of the normal distribution? Ada tak? Okay. Cara baca dia kalau kita nak baca tadi nota dia. Sekejap Okey ni. Kalau kita dapat nilai Z, ini nilai Z tau, Z test. Okey, kita tulis kat sini Z test Z test. Maksud dia ini adalah paksi Z. Okey, paksi Z punya lantai ni. Dia punya lantai ni ini adalah 1.636. Yang kita nak cari P value ni adalah kawasan low rate. Dia punya apa orang panggil luas kawasan below rate. Itu kita panggil P value. Luas kawasan below rate berada dekat tengah. Mana table tadi? Yang ni. Okey, yang ni. Ini yang tengah-tengah ni semua ini adalah kita punya luas kawasan below rate ataupun kita punya probability. Yang kita punya tepi-tepi ni kita panggil dia tulang. Tulang ni adalah kita punya paksi Z. Okey, kita baca mana dulu tau? Kita baca yang ni dulu. Menegak dulu. 1.6 kan? So kita baca 1.6 dekat sini. Okay, kita baca 1.6. Kita punya nombor 1.636 ni kita ambil yang 1.64 je. Kita bundarkan 1.64. Okay, so 1.6 sambungan dia 4 kat sini. Okay, sambungan dia 4 kat sini. Kalau 1.63 sambungan dia dekat sini 3. Macam tu je. So 1.64 kat sini lah 0.0505. Ini adalah P value luas kawasan below rate. Okey, boleh? Boleh, nak tanya lagi boleh. Okey, boleh? Tadi kan untuk value kan kat sini katanya nak recheck dia kena less than atau sama dengan if kan. Tapi berdasarkan video yang pernah saya tonton sebelum ni, dia recheck dia kena less than daripada alpha. Lepas tu kalau dia accept dia kena lebih besar atau sama dengan alpha. Kalau kat sini tak ada alpha kan, so kita kena macam. Okey, yang ni tak ada alpha kan? Yang ni tak ada alpha kan? Okey, sebenarnya alpha ni dia ada dekat soalan sebelum ni. Yang soalan mana? Soalan 1 sebenarnya dah ada. Ni kita nak terangkan sikit sekali lalu, boleh? Okey. Okey, ini 0.05 alpha. Dan kita punya Z ni, kita punya Z kita adalah 1.6449. Okey, tapi kita nak cari kawasan low rate kan kita je. Kita nak cari P value kita. Ni, Z statistik. Z statistik kita negatif 1.75. Okey, ambil kalkulator kalau tak tahu tekan dia macam mana. Okey. Masuk mode statistik. Kalau tak nak pun boleh cari dekat table lah, tak ada masalah. Table ni pun boleh 1.75. 1.75. 5 kat sini. Okey, 1.75. Dekat sini 0.0401. Kalau guna kalkulator, masuk mode statistik. Lepas tu padam balik AC, tekan AC kat sini. Okey, masuk mode statistik, tekan AC. Lepas tu tekan shift 1.
Okay, tekan shift 1, tekan nombor 5 distribution. Lepas tu kita pilih lah. Okay. Kalau jawapan dia 0.041, 0.0401 dan kita punya mana nota tadi? Hilang. Oh ni. Okay. Dan kita punya ni belah kiri. Belah kiri ni adalah P. Okay, belah kiri ni kita akan pilih huruf P. So tekanlah nombor 1 P. Negatif 1.75. Tengok sama tak? 0.0401. Boleh je guna kalkulator, tak ada masalah. Dan tengok betul-betul nilai dia. Kita catat kat sini Contohin sekejap. Okay, kita punya P, PZ kurang daripada negatif 1.75 kan? Kita guna kalkulator tadi ataupun guna table, tak ada masalah. Kita akan dapat jawapan dia 0. Berapa tadi? 0.401, something macam ni lah. Alpha kita adalah 0.05. Dan kita cakap yang ini lebih kecil daripada alpha. Betul? Okay. Dan kita nak buat satu kesimpulan, kita akan cakap dia reject. Sebab apa dia reject? Sebab dia kecil. Okay, sebab dia kecil lah nilai test statistik kita. Test statistik. Okay, ni alpha. Dia punya nilai test statistik itu sangat kecil. Jadi kita pun reject. Okay, tengok balik jawapan nombor 1 tadi. Dia pun cakap reject. Nampak tak? Boleh follow? Nak tanya. Okay, boleh? Tadi tu kan, dia kata, tak video tu kata, dia reject kalau dia kurang daripada nilai alpha tu kan. Dia akan, kalau dia lebih besar atau sama dengan. Okay, dia sebenarnya, dia tak boleh lebih besar sama dengan, dia sebenarnya lebih besar je. Dia kurang dah sama dengan untuk P. Sebab apa tau? Sekejap nak kena confirm balik tau. Sebab yang itu apa yang dah difahami saya lah. Tapi kita tak boleh nak ni juga nak kena check juga double check. So check balik kat sini. Sekejap. Harap ada lah nota dalam ni. Kalau nota tu tak ada dalam sajuk ni, dia send lepas punya tajuk. Nak check ada tak dalam ni. Ni, ada. Okay, ni nota dia. Kalau dia kurang dan sama dengan alpha. Dan kalau dia lebih besar, dia akan ni lah, accept. Kalau subjek saya lagi satu, saya ada 2 subjek satu lagi subjek, statistical packages. Tengok balik data linear regression kot. Ni. Exercise 3. Bukan. Net report. Net 3. Berterabur Okay, ni P value 0.36. Tengok, dia sama juga subjek ni pun bagi tahu benda yang sama. Dia tak cakap pun lebih besar dan sama dengan, dia guna lebih besar je. So kita check lagi, ada lagi tak? Tak. 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 Tak ada. Okay, tapi biasanya kita guna simbol ni lah. Okay. Tapi kalau contoh lah, kalau dia dapat kosong pun, okay, P dia dapat kosong, dia still lagi kurang daripada 0.05. Dan memang actually simbolik dia supposedly lah, walaupun sama dengan dia punya nilai, okay, sama contohnya P value kita sama dengan P kita ataupun alpha, kita akan reject sepatutnya lah. Okay. Ini apa yang saya faham daripada sen lepas. Tapi kalau double check nanti saya akan bagi tahu balik lah dekat YouTube. Boleh share link, tak ada masalah. Jadi nak kena double check tu juga. Sebab yang tu apa yang saya faham daripada sen lepas dengan sem ni lah. 2 sem betul-betul. Okay, tak apa, jangan risau, kita discuss sahaja hari ni.
Okay. Tak tanya lagi. Right. Yalah. Sekejap. Tanya yang mana tadi? Yang untuk p-value method ni kan kita boleh guna untuk bahagian hypothesis test yang lain kan, macam warning. Okay. Boleh? Buat dekat warning. Tapi kalau untuk proportion ni kita tak ada teknik selain daripada tak guna p-value. Teknik dia memang wajib guna p-value sebab dia proportion. Proportion ni sebab apa? Sebab maksud dia adalah probability. Sebab tu kita kena guna kaedah p-value. Sebab p-value kita tu adalah kawasan lorik kan? Dan kawasan lorik itu adalah kawasan probability. Sebab tu kena wajib guna. Yang lain tu macam yang z-test, yang apa ni? 1 min, 2 min ni, dia sebenarnya tak wajib pun nak guna p-value tu. Tapi kalau tiba-tiba soalan cakap by using p-value, macam mana nak buat? Dia kena guna juga, wajib buat. Tapi yang untuk proportion, dia 100% wajib guna. Sebab tajuk dia memang tajuk probability. Jadi memang orang kata proportion wajib guna. Okay, nombor 6 wajib guna. Yang lain tak wajib. Boleh tapi tak wajib. Macam itulah. Okay, cuma yang ni kena tahulah. Okay, syarat dia tadi. Tapi kalau macam rasa was-was, kalau rasa mungkin macam confused, boleh tanya pensyarah masing-masing lah. Mana satu yang betul. Sebab saya ikut nota je. Nota sem lepas dengan nota sem ni. Tak sure lah kalau pensyarah sendiri cakap macam mana kan. Sebab yang menanda pun pensyarah sendiri, bukan pensyarah saya kan. Okay, jadi yang tu korang kena tanya pensyarah korang sendiri. Macam mana p-value dia? Kalau kurang dan sama dengan ataupun kurang sahaja dia reject. Okay, yang ni korang kena dapatkan confirmation. Kalau dapat korang boleh roja sebab kita pun nak share-share pengetahuan. Okay, so tu je lah. Ada apa-apa lagi nak tanya? Ada. Tanya. Ada tanya untuk critical point untuk F-test tu kan? Oh, yang F-test. Saya tahu sharing tadi daripada Google. Okay, ada jumpa Example nombor 5 dalam kawasan warna biru. Kawasan warna biru? Example 5. Example 5? Yang tu. Ini diguna F1, F2. Ini F1, F2. Ini F2, F1. Okey, tak apa. Yang ni, sekejap nak crop sekejap. Save. Sebab Naya nak kena dapatkan pengesahan dulu. Nak kena check. Okay, tak apa. So kalau yang ni betul, kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang macam ni punya Sebab nak kena tengok jawapan dia sekali, nak bandingkan jawapan dengan nota. Okay. Tapi cara baca dia kena tahulah. Dia akan mula baca. Kalau contohnya dia duduk depan, dekat sini, bacaan dia dekat paksi X. Okay, bacaan dia melintang. Baru bacaan menegak. Okay, yang tadi kita punya, apa orang panggil? Table mudak tu kan. Itu kena tahu baca cara baca dia macam mana. F table. Okay. Yang penting yang ni lah. F table cara baca dia. Okay, ni. Baca depan dulu. Yang melintang ni baru baca menegak. Okay, kalau dia punya ni lah duduk depan. Okay, nombor 13 tu duduk depan kan. So baca melintang dulu. Nombor 8 tu baca menegak. Itu saja. Okay, cara baca tu semua kena tahulah.